Baik, Assalamualaikum semua. Hari ini kita mengisahkan tentang perbezaan, perbezaan rawatan sihir ataupun menangkap saka. Ramai tertanya-tanya, kenapa apabila setelah berjumpa dengan ramai perawat-perawat, tak kiralah perawat syifa ke, maka masalah sihir kekal ada, setelah dibersihkan tetap terkena sihir, kerana orang itu asyik menghantar-hantar, ialah kerana dengki khianat, dendam kesumat. Tadi biar saya terangkan perbezaannya. Perbezaannya begini, jika kamu kena sihir, roh kamu tu perlu dibersihkan dahulu. Ingat kita datang dengan satu set, roh dan jasmani. Itu namanya rohani dan jasmani. Tak kala roh hendak ditiup ke dalam rahim ibu, kita telah berjanji dengan Allah SWT, kita akan menempuh dugaan yang akan dihantar pada kita. Tetapi apabila dah keluar daripada rahim ibu, kita nampak dunia luas, kita lupa bahawa kita ni ada dugaan di dunia ini. Ialah seperti surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Masakan orang itu kata dia beriman dengan Allah SWT, sedangkan dia belum diuji. Jadi kita lupa, kita taksub dengan dunia, asyik mengejar harta benda, sehingga kita lupa yang bahawa roh itu datang bersama kita di dunia. Hanya mata dihijabkan, kita tak nampak roh. Baik, ceritanya pasal roh ini, ia perlu dibersihkan. Dan kalau saya cerita, ilmunya ialah ilmu karomah, iaitu ilmu laduni, seperti Imam Al-Ghazali bercerita, ilmu laduni yang diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah SWT, disebabkan hati nurani yang bersih. Ingat tanpa perantaraan. Saya sebutkan lagi sekali, tanpa perantaraan. Allah bagi terus. Kadang-kadang awak jumpa perawat, dia ada perantaraan jin yang bagi mata dia kasyaf. Dia tumpangan pada jin, Faham, Jadi, tanpa perantaraan, tanpa disedari, kerana hati nurani yang bersih dan ketakwaan. Contoh ketakwaannya, berzikir pada malam hari, tahajud, sekar Fatihah, zikir, solat taubat, solat hajat, berterusan. Tidur pun daripada pukul 7 sampai pukul 11 pagi. Orang sekarang ni susah nak buat begitu. Sebab apa? Sebab mereka belum perkasa lagi. Malaikat Jibril bercakap dengan Nabi Muhammad SAW. Dia kata, mukmin yang perkasa adalah mukmin yang tidak bergantung dengan orang lain. Jadi kalau kamu bergantung dengan orang lain, esok pagi nak masuk kerja, belum perkasa lagi. Bukan perkasa macam Arnold Schwarzenegger tu, itu perkasa badan, fizikal, jasmani. Ini perkasa rohani dan jasmani. Itu dia. Jadi setelah berdekat-dekat lamanya berpuasa, berzikir, dapat istiqamah, beristiqamah semua, barulah dapat karomah. Apa maksud karomah tu? Itu kemuliaan di sisi Allah SWT. Diangkat naik pada makam yang lain. Itu dia karomah. Dan dengan karomah ni seperti lesen untuk masuk ke alam roh halus dan roh kasar, untuk melakukan tugas-tugas pembersihan sihir dan membuat pendinding ayat kursi pada roh. Jadi kenapa
orang jumpa orang ni, dia baca ayat manzil, ya. Tetapi sihir itu masih ada lagi. Sihir itu masih kuat. Ya. Dia bersih sementara, tetapi ayat manzil ni teras je ialah ayat kursi. Sekadar memberi jin tu panas, jin tu lari. Ialah mungkinlah jin tu pergi cuti kat Pulau Langkawi. Bila dah reda, dia datang balik. Dia mengganggu balik. Itu dia perbezaannya. Ya. Kalau tak dibuat dengan betul-betul, ya, di alam roh tu, maka, ya, kaedahnya, maka sihir akan berterusan dan saka akan mengganggu secara berterusan. Ya. Faham, ya? Itulah kadang-kadang ada seorang tu, adik dia dari Masai, dah berjumpa dengan 100 lebih perawat, ya, dalam tempoh masa 3 tahun. Badan dia dah kurus, ya, daripada 60 kg dah tinggal 30 kg. Kulit tu dah melilit tulang dah. Ya, kesian tengok, ya. Ya, kalau orang kata kerus kedengking dah habis. Tadi sebab apa? Ya, sihir dia masih ada lagi. Sebab ia sekadar menghalau tapi tidak mendinding. Itu perbezaannya. Saya nak ceritakan, ya. Berdinding perlu. Kalau orang hantar sihir baru, ya, ya, kita perlu berdinding. Itu kita lakukan berdinding. Kadang-kadang balik atas jadah tu tengok 2 batang paku. Itu dia, ya. Orang tu hantar lagi, ya. Tapi kita dah berdinding, jadi pesakit tu tak kenalah, ya. Itu dia, kadang-kadang orang tak faham, ya, kedalamannya, ya, kedalaman karomah, ya, kedalaman meraga sukma, ya. Dan dia fikir ini kerja senang-senang. Bukan, risikonya tinggi. Kadang-kadang nampak jin tinggi macam tiang lampu, kata, aku pijak kau. Kita kata, kau pijak, tengok kelabang ni. Tak, orang tak tahu. Kadang-kadang 5 hantu raya datang baling lembing, dia baling kuat-kuat, tapi tak kena. Itulah perkara-perkara orang tak faham, ya. Orang tak faham risikonya, ya. Kenapa, ya, nak pergi ke sana kena gunakan energi yang tinggi, ya. Kita ni semua ada energi. Jadi kalau nak faham tu, ya, kenapa orang boleh bayar murah, kenapa kita punya perkhidmatan tu nak menolong orang, ya. Sebenarnya dalam surah Al-Baqarah ayat 261, 262, tak kala orang itu di dalam kesulitan, Allah Subhanahu Wa Taala berada di sisinya. Dan sesiapa yang membantu orang tu, ya, dia sebenarnya membahagiakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Itu kenapa kita ambil tugasan tu, walaupun risikonya kadang-kadang kena. Awak tak tahu risiko yang saya kena, ya. Macam-macam. Tapi alhamdulillah Allah pemudahkan, Allah bagi bantuan, ya. Jadi itulah puncanya, ya. Kalau orang tu kata dia boleh buat sendiri, cubalah puasa 111 hari direct, ya. Dia kata dia boleh buat sendiri semua, cubalah tiap-tiap malam berzikir. Itu saja, nak dekatkan diri dengan Allah, supaya apa-apa doa yang kita minta dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diaminkan oleh para malaikat, ya. Jadi kalau itu orang tak faham, kenapa kompleksitinya, terlampau dalam, orang tak faham, ya. Dia ingat jumpa perawat, dia bacalah Allahu la ilaha wal hayyul qayyum, ya, ayat kursi. Tak jalan, ya. Faham benda ni lain caranya. Dia gunakan energi, dia gunakan karomah, ya, barulah boleh melakukan tugas-tugasannya. Baik, kalau sesiapa nak tahu lebih lanjut, cubalah WhatsApp kat saya, ya. Cuba call, ya. Janganlah WhatsApp yang panjang. Kalau WhatsApp panjang-panjang ni, supaya budak-budak muda, ya, bercinta, ya. Ingat nombor WhatsApp saya dekat page saya, ya. Nombor dia 019 883 6818. Semoga kita boleh bantu masalah sihir awak, masalah saka awak, supaya hidup awak lebih tenteram, ya, lebih bermanfaat, dan awak boleh dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian.